أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan imam, jawatan kuasa masjid dan pelanggan-pelanggan setia masjid dulu, kini dan selama-lamanya. Alhamdulillah saya dapat menunaikan tanggungjawab atau penjemputan daripada masjid seperti yang dijadwalkan. Alhamdulillah seadanya. Ada juga terlintas nak call Haji Nazrin kata tak boleh jawab sihat dari gagah juga. Alhamdulillah boleh. Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah, acara yang besar dah lepas. Sembahyang raya Aidil Adha, korban dah dapat ditunaikan dengan bagus sekali. Tak ada apa-apa bunyi. Di tempat lain ada yang berkelahi. Selepas program dilaksanakan, program kurban dilaksanakan, buat mesyuarat postmortem. Ya, memang itu sebetulnya bagusnya. Apa-apa yang grand itu buat postmortem. Postmortem ni bukan apa, untuk kita mengkaji apa kelemahan kita dan apa akan datang. Tapi rupanya mudarat itu menimbulkan pertelenggahan sampaikan bunyi. Siapa nak cari salah, tu pintu kat sana. Bila-bila dia terbuka sila. Wah, keras itu. Tak tahulah yang mana yang betul, pihak mana yang betul, yang salah, ya Allah. Kita melaksanakan program masjid. Kita bukan dapat apa, kita dapat nak ambil surga tu. Tapi kalau dah timbul macam tu, takut-takut dunia tak dapat surga, apa akhirat pun tak dapat. Ya Allah. Tuan-tuan, sebelum kita masuk ke perbicaraan kita mengenai akidah tauhid, tadi Tuan Imam ada baca doa apa lagunya, Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Lagi apa ya? Wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Oh, pakai apal belakang ya. Baguslah diteruskan doa itu. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana. Dihafalkan. Tak kira lepas sembahyang ke, masa buat kerja ke, masa buat kerja ke apa. Tapi tahu tak makna dia. Jadi maknanya apa? Allahumma hawwin. Ada yang tahu? Ringankanlah
Sekata mautnya. Ringankanlah, mudahkan. Mudahkan. Ya Allah, mudahkan ke atas saya sakaratul maut. Sakaratul maut tu apa benda? Mabuk nak mati. Kesusahan ketika nak mati itu. Sukaro, mau suka. Macam apa namanya? Sakaratul maut macam jenazah lah. Jadi insya-Allah ya, kalau umur panjang masing-masing akan bertemu ya, cuma cepat dengan lambatnya saja, dan sakaratul maut itu akan memang ada. Saya tak seronok juga kalau diwar-warkan orang yang kata dia tu meninggal mudahnya. Bagus ke kalau meninggal kalau nak kata tak bagus. Tapi Rasulullah nak wafat pun ada sakaratul maut. Ada sakit. Baginda baring di atas, baring di paha Ummul Mukminin Aisyah dalam keadaan dahinya ditekukkan dengan apa? Kain-kain dibasahkan. Letak sekejap aja kering. Letak sekejap aja kering. Kan? Mana ada ya? Ada sakaratul maut. Kata sutul kalau macam tu. Dan kita ingat kalau anak-anak kita demam waktu malam, ambil kain basah tu letakkan kain pun jadi panas. Satu pun jadi panas. Orang tua dulu dimandikan, takut tu katanya. Sebelum pergi klinik ini mandikan. Jadi alhamdulillah kita amalkanlah doa itu. Allahumma hawwin, bukan hawwin, jangan terbaliklah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kepada kami semasa sakaratul maut. Wan najat minan nar, dan apa ni? Dan berjaya lepas daripada api neraka. Wal afu 'indal hisab, dan dimaafkan dan diringankan ketika hisab, ketika kira bicara sebelum menyeberang titian siratal mustaqim. Ya Allah ya, tak boleh lepas punya, tak boleh, mesti. InsyaAllah kalau sempat InsyaAllah kita akan ada membaca Nu'minu bil kiramil katibin. Kalaupun sudah kita ulang, kita sangat percaya dan beriman dengan dua malaikat yang dinamakan kiram dan katibin. Kiramin katibin. Ada yang kata ini bukan dua malaikat, ada dua jabatan. Wallahu a'lam bissawab. Baik tuan-tuan, tadi sikit tadi mengenai kita akan menyambut Ma'al Hijrah. Ingat tak? Ma'al Hijrah bila ya? Minggu depan. Ujung minggu ni ke bukan minggu depan? Satu Muharram. Hari Sabtu lah. Jadi maknanya umur kita dah jalan lah. Satu beda. Lah ni 70. Lepas hari Sabtu ni 71 mak. Ya Allah. Nak baca doa awal tahun ke apa ke, baca lah. Tak kira petang ke malam ke, bila-bila dia. Tapi kebiasaannya petang tu kita buat apa? Petang.
kita baca doa akhir tahun. Bila masuk maghrib, kita baca doa awal tahun. Ya. Boleh ke? Tak, memanglah boleh. Doa bila-bila je. Cuma jangan kita iktikadkan ini diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan semua perkara diajarkan oleh Nabi. Secara umum ya, berdoa itu memang dituntut bila-bila pun. Itu satu. Saya dulu masa naik haji, saya teringat masa awal Muharram itu saya dalam bas daripada Mekah ke Madinah. Yang prihatin ni kaum ibu, mereka ada buat surah Yasin, suakan kat depan. Ustaz, kita kan ni petang ni ujung tahun kita, malam ni kan awal Muharram, baca doa. Oh ya, saya juga ya, terima kasih. Merah baca doa, bukan payah. Dia bukan ada baca Yasin lah. Yang baca Yasin tu malam ni suruh samban. Allahumma inna hadza balu tak ingat lagi lah. Amil muqbil dan sebagainya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan kita yang lalu itu dihapuskan dan kehidupan kita yang akan datang pada tahun hadapan ini diberkati, diberkahi. Hidup dalam keadaan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Iringannya itu jangan lupa, dulu saya memang dah ulang-ulang nama-nama bulan Muharram, bulan Hijrah itu, bulan Islam itu, hafal ke tidak? Kalau disuruh sebut boleh ke tidak? Nanti kalau nak balik nanti saya jumpa. Assalamualaikum. Cuba baca nama-nama bulan Islam. Kalau yang Februari, Januari, Februari itu lancar lah. Kalau yang bulan Islam ni lancar ke tidak? Saya ingat mau 50% saja yang ni. Kena urai. Malulah kita, bulan kita tak ingat. Lepas tu bulan kita, bulan Islam kita ni sebut pula tak kena. Tak betul. Ayolah, ya Allah. Haram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadal Ula. Dah, Jumadi awal juga lah. Trader tu orang Cina yang cetak Jumadi awal. Bukan Jumadi awal, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada dia, bulannya Zulhijjah. Segala adulah kita orang Islam ni, asyik kena tipu aja. Tiap-tiap tahun visa Purada beratus-ratus orang tak dapat pergi haji. Lepas tu nama bulan pun tak hafal. Allahu'alam bishawab. Tak cerdik lah orang Islam ni. Daripada dulu dia ingat 10 tahun yang lalu lagi orang pergi haji yang terkandas ni. Tak ada. Macam mana ataupun orang banyak duit ni fikiran dia tak panjang. Kata, okey, boleh pergi. Tak boleh pergi. So, Furada tanya Wazara. Furada tak artinya persendirian. Kesian lah, kesian. Maka dah kenduri dah apa semua. Lepas tu balik dah, ada ke apa? Ini namanya Haji Penang ni. Orang dulu gitu Haji Penang. Pergi Penang, naik haji di apa namanya, kampung apa? Kampung Seronok ke? Kampung Seronok.
Kalau benar-benar belum bilang tu. Balik tawa dah haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batas iman dan kufur. Wala yakhrujul 'abdu minal iman illa bi juhudi ma adkhalahu fihi. Seseorang itu tidak terkeluar daripada iman melainkan jika dia mengingkari perkara-perkara yang memasukkannya ke dalam keimanan itu. Mengingkari rukun iman lah. Mengingkari rukun iman. Ingat tak rukun iman? Jadi kalau dulu tu masa bertugas lagi rukun negara tu ingat. Rukun iman tu jarang-jarang. Rukun Islam tu boleh tahan. Pasal dalam lagu Piramid ke apa yang lama ke ada rukun Islam. Rukun iman ni tak berapa ingat ya. Jadi rukun iman tu ada berapa? Ada 6 kan tuan-tuan? Ada 6. Ingkar salah satu daripada rukun iman itu boleh terkeluar daripada Islam. Tak bolehlah ya. Ni sekarang ini kan budak yang kena tembuk tu, budak muda tu, orang tua kena tembuk apa ya, pecah ini, darah-darah. Bukan dia seorang lah, ada lagi. Cuma saya terfikir kalau orang non-Muslim yang tak Islam mengejek-ngejek agama kita, adakah kita kerjakan macam tu sekali kan? Jadi kalau macam tu memang boleh terkeluar daripada Islam. Dia menyebut tu perkataan-perkataan yang sangat kuduh. Apa dia kata? Nabi kamu tu babi. Orang Islam ni babi ke apa kau? Siap kau. La yakhrujul 'abdu minal imani illa bi juhudin ma adkhalahu fihi. Seseorang itu tidak terkeluar daripada iman melainkan jika dia mengingkari perkara yang memasukkannya ke dalam iman. So, kamu masuk dalam iman ini pasal kamu percaya rukun iman yang 6 itu. Apa dia rukun iman yang 6 itu? Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada para anbiya, percaya kepada para malaikat, waliyah, percaya kepada kitab tadi, anbiya dan kitab, percaya kepada qada dan qadar. Untuk ada satu lagi penghabisan kali, percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat. Jadi kalau salah satu daripada yang itu awak tidak percaya, maka awak sudah tergelincir. Tapi kita tak boleh nak cakap kamu dah tergelincir. Ini yang memutuskan, yang tanggungjawablah. Kalau itu nanti jadi pergaduhan pula. Oh, pandai-pandai kata aku gaduh. Jom kita pergi jumpa tokoh dia tu, jumpa Mufti. Nah ini nomor call-nya. Dia ni telah cakap ni. Tapi tak payahlah macam tu. Awak sendiri kena tahu. Kalau aku cakap begini-begini, aku terkeluar dari itu. Bukan setakat itu saja, boleh tercerai suami isteri walaupun tidak dilapaskan. Kenapa? Ini yang dah, ini Islam, ini Islam katakan lakinya, tak Islam. Itu keluar, dah tak Islam lah. Kahwin mana lagi? Lepas tu tak boleh diolok-olokkan macam tu lah yang kata babi-babi tu. Tak boleh diolok-olokkan. Itu satu permainan baru pula. Dulu ada orang macam tu, dia kawan lah di kampung. Ingatkan benda tu mudah je cakap melawak. Buat rombongan pergi Kelantan. Bila lepas sempadan Terengganu masuk ke Kelantan,
kita nanti berhenti ya makan sup tangan. Tak boleh cakapnya tu. Makan sup tangan maksudnya di Kelantan nak melaksanakan hukum potong tangan ni. Di sana banyaklah tangan nak kena potong, nak kena makan sup tangan ni tak boleh. Apa kamu campur-campur soal parti dengan soal itu boleh menyebabkan kamu tergelincir lah sudah. Walayadu boleh hati-hati. Tak boleh cakap benda-benda yang ya. Kalau tak setuju tak apa dalam hati, tapi cakap di luar dan diejek pula istihza. Istihza tu maknanya memperolokkan. Tak boleh. Sama juga lah, awak tak sembahyang dulu. Saya budak belajar di Mesir. Tak kira iman. Kamu, kawan dia tanya awak tak kira iman. Cakapnya tu mudah macam bergurau ya. Saya dapat cuti. Oh bahaya cakap macam tu. Bahaya. Dapat cuti. Kalau orang perempuan tak sembahyang dia kata ABC. Tak apalah. ABC. Allah bagi cuti itu betul. Dia usul. Hai. Allah bagi cuti. Okey, itu bukan apa-apa. Tapi kalau kita awak tak sembahyang, rasanya saya rasa sembahyang ni nak buat tak buat tidak apa. Tak boleh macam tu. Itu sudah merosakkan pendirian kita. Walayyabillah. Jadi bercakap senang, seronok, tapi akibatnya kemudian wal imanu wal iqrar bil lisan wat tasdiq bil janani wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kullu haqqun wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa wat tafadul bainahum bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatul hawa wa mulazamatul ula. Iman itu ialah menuturkan pengakuan dengan lidah. Ini ta'rif untuk kita, untuk manusia sama manusia ini. Yang dalam hati itu Allah Ta'ala yang tahu ya. Iman itu menuturkan pengakuan syahadah lah, menuturkan syahadah dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Orang Islam, okey, ikut saya buat asyhadu alla ilaha illallah. Dia sampai habis, maknanya dia sudah masuk kepada masuk Islam. Hatinya nak kena akur ya, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Wa jami'u ma sahha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kullu haqq. Semua perkara yang berkaitan dengan syarak dan penjelasannya yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Habis orang munafik macam mana? Dan orang munafik itu Allah Ta'ala saja yang tahu ya. Zaman Nabi ada tak orang munafik? Ada. Nabi buat apa kat dia? Nabi biarkan. Selama dia tak keluar menuturkan kata-kata dekat mulut dia, tapi kalau dah keluar, itu nak kena dibicarakan. Siapa tu yang ketua munafik di Madinah? Ubay. Ya? Ubay. Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Masa dia meninggal, anak dia ke yang nak, ya Rasulullah saya nak minta baju Rasulullah boleh tak?
kenapa nak dikapankan kepada ayah saya? Nabi bagi. Nabi tahu tak dia munafik? Lebih daripada tahu. Lebih daripada tahu dengan secara rohaninya, dengan mata basirah. Tapi dengan bukti tidak ada. Ada bukti. Dia rajin sembahyang apa? Sok pertama. Sakang Nabi. Sakang Nabi. Sejarah. Sakang Nabi. Sembahyang waktu rajin duduk belakang Nabi. Ya Allah. Munafik. Lepas tu minta Nabi jadi imam solat jenazah ayah dia, anak dia suruh. Nabi pergi. Tapi selepas itu dapat teguran daripada Allah. Kemudian dah lepas, dia ni munafik, awak tak boleh pergi untuk sembahyangkan dia. Jadi kalau begitu keadaannya munafik ini, rasa-rasanya kita tak terlepas daripada dosa nifaq munafik itu. Jangan kita syok sendiri, jangan kita syok sendiri. Aku tidak, yang munafik dia. Hingga pada suatu zaman sahabat bila ditanya, munafik itu sekarang ini ramai tak? Sudah ramai. Macam mana ramai ya? Kalaulah orang munafik itu ada belalai, nescaya kita susah nak jalan kat jalan raya. Kenapa? Dan pakai munafik belakang, belalai banyak. Ya, kita nak kena Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada nifaq. Takutlah ya. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum 'indallahi atwa'uhum. Tadi, dan dia percaya dengan syahadah itu Allah, dan dia percaya Allah itu Tuhan, dan percaya Nabi Muhammad itu Rasul, dan dia percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam perkara syara dan keterangan itu semuanya benar, tak ada ragu-ragu. Jadi yang nak meragukan itu cukup banyak sekarang. Dah daripada dulu lagi sebenarnya. Tapi sekarang ni maklumat di ujung jari, sumber daripada media sosial, maka makin terserlah benda-benda yang nak meragukan itu. Aduh ya. Tuan-tuan ada tahu satu badan perniagaan yang namanya Atomy? Sebagian orang mengkaji itu ada. Maka yang Atomy itu apa? Satu badan perniagaan macam MLM, multi level marketing. Pasal saya sebut selalunya kalau MLM itu meniaga larut malam. Pasal dia berjumpa dengan ahli-ahlinya malam ke kedai-kedai kopi, kedai ke restoran apa. Ini agak okey, tak ada masalah. Tapi dia itu, perniagaan itu dikendalikan oleh badan kristianisasi, mengkristiankan orang. Jadi keuntungannya untuk itu. Niaga dengan orang-orang yang bukan Islam biasa, tak ada masalah. Zaman Rasulullah dulu pun niaga dengan orang yang bukan Islam. Tapi bila berniaga dengan badan kristianisasi, badan yang mengembangkan agama Kristian, mana membantu dia. Insya Allah esok ini ada perjumpaan di Jalan Mufti untuk bincang balik mengenai itu, dan Jakim pun sudah keluarkan bahawa haram hukumnya, walaupun
walaupun dia diberi sijil syariah compliance, patuh syarat. Yang bagi siapa? Yang bagi ialah penasihat agama syarikat itu. Ramailah, ramai usaha ikut, orang bijak ikut, untung. Itu kan siapa duduk atas tu mau dapat poin 45,000 sebulan. Jadi apa tadi? Semua yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar, hak. Wal imanu wahidun wa alu fi aslihi sawa wa tafadul bainahum bil khasyati wat tuqa. Dan semua perkara yang berkaitan dengan syarak dan penjelasannya yang sahih daripada Nabi adalah benar. Iman itu adalah satu, dan orang yang beriman pada asalnya ialah sama tahapnya. Tetapi yang membezakan antara mereka ialah dari sudut takut dan takwanya kepada Allah. Kamu beriman? Ya, yang ini beriman juga. Tapi apa ada bezanya? Bezanya dia ni takutnya kepada Allah lebih sikit. Dia takutnya lebih sikit kepada Allah. Ada pantang larang dia tu lebih sikit. Yang ni dah, yang ni hantam kromo je. Belah gitu aja. Iman lah, tapi dia los lah. Tadi tinggi lagi lah. Terus apa saja ya. Tetapi yang membezakan antara mereka ialah dari sudut takut dan takwanya kepada Allah, menyalahi hawa nafsu serta melazimi amalan yang utama. Melazimi amalan yang utama. Ya apa? Ya salat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu yang kelebihannya. Iman itu sama, hanya orang beriman. Okey. Tapi ada dia punya peringkat dia, level dia. Ini kurang sikit, ini kurang sikit. Takwa. Itu sebabnya takwa itu diingatkan oleh khatib tiap-tiap minggu dan menjadi rukun khutbah. Ittaqullah, tiap-tiap saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan agar bertakwa kepada Allah. Saya berpesan agar ditingkatkan takwa kepada Allah. Itu yang diingatkan tu. Dalam pada diingatkan tu pun kita lupa. Balik daripada masjid dah lupa. Keadaan dah lupa. Kita aja ke zaman Nabi dulu pun sahabat ada yang begitu juga. Ya Rasulullah, saya ini munafik lah ya Rasulullah. Tak betul-betul saya ini munafik ya. Kenapa pula awak ini munafik? Gini ya Rasulullah, bila saya duduk dalam majlis tuan, kuat iman saya. Bila saya balik ke rumah, sudah menurun. Lebih sa'atan masa demi masa dipertingkatkan. Itu sebabnya setiap kali Jumaat khatib kata, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan agar bertakwa kepada Allah Taala. Bacanya sebulan sekali cukup lah kot. Dah cetak minggu. Tak baca yang tu tak sah main-main. Ya Allah. Tetapi yang membezakan antara mereka ialah dari sudut takut dan takwanya kepada Allah. Takwa itu pun sudah maknanya takut. Tapi sebagian orang suatu masa dulu tak hendak menyebut takut tu. Itu katanya takut kepada Allah.
Oh, macam takut kepada hantu ke? Tidak, takut kepada Allah itu kan ada ujungnya dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Takut kepada Allah langsung lari, langsung tak mau apa-apa, tak boleh. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum 'indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Semua orang yang beriman adalah kekasih Allah. Kan selalu dalam surat itu apa? Dibaca apa? Selepas ayat kursi baca Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah waliyul ladzina, Allah itu adalah penaung, penjaga orang yang beriman. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, maksudnya sesat kepada beriman. Tapi sebaliknya orang yang kafir itu wallazina kafaru awliya'uhum taghut, penjaga mereka ialah taghut, syaitan. Penjaga mereka adalah syaitan. Yukhrijuhum minan nur ila dhulumat, mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Walayyazubillah. Jadi Tahawi kata wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman, orang-orang yang beriman adalah kekasih Allah yang Maha Pengasih. Orang yang paling mulia di kalangan mereka ialah mereka yang paling patuh dan taat terhadap perintah Al-Quran. Ini dia lah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan ya, insyaallah tuan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Wa akramuhum 'indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'ani. Orang yang paling mulia di kalangan mereka ialah mereka yang paling patuh dan taat terhadap perintah-perintah Al-Quran. Quran pandai baca kah? Yang ini pun persoalan juga. Aduh ya. Dalam satu masjid nampak ramai sampai ke ujungnya. Kalau dites Quran pandai baca kah? Cari Quran ke tidak? Sudah. Ini. Jom kita pikir-pikirkan jatuh kuasa masjid, jatuh kuasa biro dakwah misalnya. Pikirkan macam mana nak mempertingkatkan dan meramaikan bilangan orang yang boleh membaca Quran. Di surau kami itu ada pengajian Quran ni. Tapi orangnya mungkin tak ada, kerana tinggal 2 orang aja. Imam dengan Bilal dia tinggal. Tapi tak apalah, teruskan juga. Tak boleh kalau macam ni. Tak tahu pun di sini maju ke tidak pengajian yang lepas maghrib tu. Ada lagi ke tidak? Kena fikirkan apa strategi, apa cara supaya semua adik-beradik kita ni dalam Baitul Mahabbah ni ada terasa tercuit untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji, untuk pandai membaca Al-Quran. Nanti kan ditanya, kan dikuburkan ditanya. Apa pertanyaannya? Wama imamuka. Tegak-gagak menjawab. Maka dia tersipu-sipu, malu-malu segan nak jawab. Al-Quranu imami. Tak salah kan? Tak tahu baca Quran. Belajarlah. Orang yang dah ketinggalan track, pecutlah sikit. Pecut. Ini apa nak jadi? Kadang-kadang orang yang mempunyai penampilan Islam, penampilan wara pun tak tahu baca Quran juga. Aduh.
sayanglah, cari kawan supaya belajar untuk baca Quran. Tu mereka tanya nanti dia tampak lagi. Aduh, siapa imam kamu? Mublau. Baca Quran bukan pandai. Belajarlah daripada awal, daripada Iqra. Kelas ada di masjid, ada di surau pun ada. Muslimat pun ada buat ngajar. Tak tahu baca Quran? Kacau lah kamu ya. Sudah bunyilah tuan-tuan. Sampai kat situlah kon. Dia punya tausiahnya, iaitu kita kena kembali kepada agama dan kembali kepada asas yang paling basic sekali, iaitu Quran. Quran tak tahu baca itu mana? Kembali kepada tahu baca Al-Quran. Kelas Al-Quran mesti itu. Masjid, jawatan kuasa masjid, biro dakwah kan kena ada juga memikirkan apa strategi. Macam di sekolah dibuatkan strategi namanya apa? Rakan sebaya. Kau mungkin dibuatkan orang yang pandai baca Quran ni, dicarikan rakan-rakan dia. Kamu, saudara kamu setiap bulan demi bulan kamu mesti belajar Quran dengan dia berulang-ulang untuk supaya pandai, supaya kamu tidak disepak oleh malaikat nanti. Mungkar nakir. Wal'iyadzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah qulubana wa ftah arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka.